Okay, geospecialist Haji Azri Kamil bin Napiah yang merupakan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia. Selamat datang Tuan ke Konti Selangor FM. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum. Kan. Dan ini mungkin kali pertama lah kita bersua dan pastinya untuk berkongsi berkenaan dengan sambutan Minggu Angkasa Sedunia 2023. Okey, jadi kita nak terus bersama dengan Tuan dan pastinya untuk kita dengarkan sendirilah daripada pengarahnya sendiri. Okey, mungkin Tuan boleh jelaskan apakah sebenarnya peranan Agensi Angkasa Malaysia MAISA dalam bidang teknologi angkasa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Khusus pada seluruh pendengar Selangor FM pilihan tepat. Agensi Angkasa Malaysia ni dalam bahasa Inggeris ni Malaysian Space Agency atau kita panggil dalam pendek itu MAISA lah. Kalau Amerika ada NASA, Malaysia ada MAISA. So MAISA adalah sebuah jabatan penuh persekutuan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, dan kita amanahkan dan berfungsi sebagai penaraju dalam pembangunan dan pengoperasian teknologi angkasa di Malaysia. Dan salah satu daripada cabaran kita ialah untuk memastikan pelaksanaan Dasar Angkasa Negara 2030 yang merupakan satu agenda penting negara lah, supaya mudah-mudahan satu hari nanti teknologi angkasa menjadi sumber ekonomi baru, salah satu sumber ekonomi baru kepada negara yang kita sedang usahakan pada ketika inilah. Dan selain daripada itu kita telah mula mengoptimalkan teknologi angkasa ni sejak 1988. Dan hari ini Malaysia melalui MAISA dan MOSTI kita telah pun membangunkan beberapa infrastruktur dan juga keupayaan dalam memaksimumkan teknologi angkasa di negara kita, khususnya dalam bidang hiliran, iaitu mengguna pakai teknologi angkasa dalam pelbagai aspek lah, sama ada dalam memastikan keselamatan makanan kita, pengurusan bencana, pengurusan sumber asli negara dan sebagainya. Dan itu telah kita bangunkan sampai ke hari ini, dan dalam tempoh 20 tahun ini kita telah pun berjaya sampai ke peringkat pembangunan kapasiti dan infrastruktur. Dan sekarang ni sedang kita merangka untuk kita meneroka pula bidang huluan, termasuk pembinaan satelit, mengoperasikan satelit di angkasa lepas, dan juga memastikan kesinambungan kepakaran tempatan kita dapat wujudkan dalam negara kita bagi menampung bukan saja keperluan teknologi, tetapi menjadikan ruang-ruang pekerjaan baru pada generasi yang akan datang. Itu dia. Okey, dan itu antara lah yang diterangkan oleh tamu kita untuk hari ini. Dan mungkin boleh jelaskan juga secara ringkas pencapaian negara dalam sektor angkasa ini. Baik, kita seperti saya sebut tadi, kita dah boleh katakan 3 teratas lah di rantau Asia dalam memanfaatkan teknologi angkasa ni dalam bidang hiliran. Saya suka bagi contoh sebab dalam pada masa yang sama kita nak merakyatkan teknologi angkasa ni. Jadi rakyat kena tahu apa manfaat dia. Sebagai contoh yang selalulah saya sebutkan kat sini ialah bagaimana kita bantu petani-petani kita. Contohnya di Selangor ni kan kita ada sawah sempadan dan sebagainya, kawasan petani, tanaman padi. Kita menggunakan teknologi angkasa untuk memantau 12 jalapang padi seluruh negara bersama-sama dengan Jabatan Pertanian. So apa manfaatnya kita pantau? Kita dapat pasti berapa keluasan tanaman padi, kita dapat pasti apa yang berlaku semasa proses tanaman padi itu, adakah ada penyakit. Kemudian akhirnya kita dapat meramalkan jumlah hasil padi itu sebelum dituai lagi. So, jadi kita membantu negara merangka sumber padi kita itu mencukupi atau tidak, dan pada masa yang sama petani juga mampu untuk membuat proses tanaman yang lebih efektif lah dan berkesan. Dan contoh yang kedua saya selalu bagi kongsi ialah macam ni kita bantu nelayan kita. Nak tangkap ikan tu kita dah pakai teknologi angkasa kan, dah terus dia pergi tangkap. Jadi jimat masa, jimat bahan api dan sebagainya. Dan itu berlaku hari-hari, dan kita telah bantu sebahagian besar nelayan yang ada di dalam negara kita pada hari ini. Dan banyak lagi contohnya
misalnya kita nak pantau kawasan penerokaan. Kita juga memberi maklumat berkaitan hari ni kebakaran hutan, kebakaran terbuka, dan kita ada isu-isu macam lah jerebu, rentas sempadan dan sebagainya, dan itu dari segi kawalan bencana dan sebagainya kita juga telah manfaatkan teknologi angkasa. Iya, itu dia. Okey, sebentar lagi nanti kita akan sambung lagi untuk kita tahu berkenaan dengan sambutan Minggu Angkasa Sedunia 2023 bersama dengan tetamu kita, Geospesialis Haji Azli Kamil bin Apia yang merupakan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia ataupun MAISA sendiri. Okey, berada di hadapan saya untuk saat ini, juga kepada anda yang saksikan kami melalui Facebook Selangor FM. Kita nak dengarkan dahulu lagu ini. Katanya lagu ini istimewa sekali buat ibu Ibu mungkin tuan boleh sebut nama Hajah Esah binti Haji Kasim. Ini dia lagu nyanyian daripada Mahizi, Number One for Me, Selangor FM. Time rewind, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now,
Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Ya, number one for me ya. Okey, baru saja kita dengarkan sebentar tadi dan seperti yang anda sedia maklum yang sedang ikuti kami, terima kasih banyak-banyak di atas kesetiaan yang anda berikan. Dan waktu ini dalam Jom Ambil Tahu, kita bersama dengan tetamu kita. Okey, dia spesialis kita iaitu Haji Azli Kamil bin Nafia yang merupakan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia, berkongsi berkenaan dengan sambutan Minggu Angkasa Sedunia bagi tahun ini 2023. Kan bila sebut berkenaan dengan angkasa, yang kita terbayangkan adalah kalau dulu waktu kecil-kecil kalau ditanya, saya kira kerjaya sebagai angkasawan ni antara kerjaya yang popular lah. Tapi yelah, kita sedia maklum kalau di Malaysia kita cuma ada seorang angkasawan negara kan. Okey, dan pastinya lagi kita nak berkongsi lagi berkenaan dengan topik kita. Setiap tahun Malaysia tidak ketinggalan meraihkan sambutan Minggu Angkasa Sedunia. Jadi apa sebenarnya kelainan sambutan Minggu Angkasa Sedunia yang diadakan pada tahun ini di peringkat di negara lah, peringkat Malaysia? Di peringkat dunia sebenarnya, Okey. Sambutan Minggu Angkasa Sedunia ini sebenarnya telah pun dipersetujui di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak tahun 1999. Yang pertama sekali sambutan itu pada tahun 2000. Tujuan dia tidak lain sebenarnya untuk mendidik orang ramai lah berkaitan dengan manfaat teknologi angkasa. Di samping untuk meningkatkan kesedaran lah berkaitan peri pentingnya teknologi angkasa dalam kehidupan kita. Seperti mana kita maklum selepas post COVID ni, kita lihat teknologi itu banyak memainkan peranan dalam kehidupan kita. So begitulah pentingnya teknologi angkasa hari ini. Kalau kita ingat berkaitan dengan komunikasi, telefon kita, TV, semua itu berasaskan pada teknologi satelit. Hari ini kita buat pemetaan atas permukaan bumi pun menggunakan teknologi satelit. Apatah lagi kita nak pergi jemputan kenduri kahwin, kita perlu GPS. Penentu kedua, tidak kita tak jumpa tempat. So, jadi begitulah pentingnya. Cuma tahun ini tema kepada sambutan Minggu Angkasa Sedunia adalah berkaitan dengan keusahawanan dan angkasa. So bermakna dia sedang menyokong kepada inisiatif untuk melihat teknologi angkasa sebagai satu sumber ekonomi baru dunia. Okey. So jadi ini sangat penting untuk Malaysia melihat pendekatan ini dan kebiasaannya. Sambutan Minggu Angkasa Dunia ni dibuat pada bulan Oktober, minggu pertama antara 4 sampai 10 Oktober. So jadi kita di Malaysia melihat kenapa kita tidak ambil peluang ini untuk kita laksanakan sambutan ini sepenuhnya pada bulan Oktober, kerana dia bukan saja melibatkan pemain-pemain teknologi, tetapi kita nak melibatkan akademik, adik-adik kita di peringkat sekolah, kita nak juga melibatkan NGO. Jadi kita berhasrat untuk di Malaysia kita sambut sebulan dan kita meraihkan apa juga aktiviti yang dilaksanakan berkaitan teknologi angkasa seluruh negara. Kita rangkumkan dan akhirnya nanti pada tahun hadapan kita akan melaporkan aktiviti ini di peringkat United Nations Office of Outer Space. So jadi seiring dengan tema, kita berharap dengan aktiviti-aktiviti yang dilancarkan, yang dilaksanakan pada sepanjang bulan Oktober ini dapat memberi penjelasannya lebih tentang nilai komersial terhadap teknologi angkasa. Begitu juga mungkin kita boleh ketengahkan potensi dan peluang-peluang masa hadapan, khususnya pada industri baru yang nak berkecimpung dalam teknologi angkasa. Dan akhir sekali mungkin kita boleh rangsang minat adik-adik kita terhadap teknologi angkasa. Jadi itu antara yang kita cuba ketengahkan dalam mungkin perbezaan pada tahun ini berbanding tahun-tahun yang lepas. Yang mana tahun lepas kita hanya sambut 1-2 aktiviti saja pada minggu pertama, tapi pada tahun ini sepanjang bulan Oktober 2023. Iya, itu dia. Dan pastinya untuk sepanjang bulan kan, orang kata sebulan satu jangka masa lama, dan pastinya telah ada aktiviti-aktiviti yang telah pun dijalankan sepanjang Minggu Angkasa Sedunia 2023 ni. Mungkin boleh dikongsikan bersama tuan. Baik, seperti yang saya maklum tadi, kita melibatkan pelbagai agensi lah. Jadi kita nak meraihkan tu, kita libatkan semua orang. So dalam konteks ini kita
kita nak merakyatkan teknologi angkasa itu sendiri. So jadi banyaklah antara yang kita rancang seperti pameran, pertandingan, hari kualiti, seminar, sesi libat urus, kerjasama antarabangsa dan juga promosi. Tetapi saya mungkin boleh highlightkan beberapa yang agak menarik sebenarnya di dalam apa ni tempoh sebulan ini. Yang pertama, sebelum ni kita lihat pada 11 Oktober yang lepas. Saya rasa itu satu peluang yang baik kepada adik-adik kita di peringkat sekolah kerana berpeluang bercakap dengan angkasawan di stesen angkasa lepas secara langsung. So itu telah pun dilaksanakan oleh Planetarium Negara pada 11 Oktober yang lepas. Saya kira itu peluang pada adik-adik kita yang mungkin sukar untuk diperolehi, kerana saya difahamkan untuk membuat temu janji dengan angkasawan di sesi angkasa tu memerlukan sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan tapi hari ini dan mungkin rezeki adik-adik kita juga dapat pada 11 Oktober yang lepas. Yang tu saya rasa antara yang agak menarik. Lepas tu sepanjang bulan Oktober juga ada beberapa pihak NGO seperti Api di Langit. Syarikat Api di Langit tu telah menganjurkan kem angkasa cilik. Ini maknanya adik-adik kita yang mungkin berminat dengan ni boleh menyertai secara atas talian. Di mana mereka membuat interaktif untuk bidang STEM, membuat origami, pemasangan satelit dan sebagainya. So jadi ini pemahaman yang sedang dibawa lah sepanjang bulan Oktober ni, dan mungkin kalau nak maklumat lanjut boleh pergi terus kepada web page mereka So selain daripada itu, di peringkat akademik juga, universiti dan sebagainya, Universiti Kebangsaan Malaysia telah pun menganjurkan juga conference, seminar berkaitan dengan space science pada 3 dan 4 Oktober yang lepas. Dan 9 sampai 12 Oktober lepas juga ada ASEAN National Space Weather Alliance workshop yang dilaksanakan. Ini antara aktiviti yang dilangsungkan bagi meningkatkan pengetahuan dan juga kesedaran terhadap kepentingan teknologi angkasa. Dan satu lagi yang agak penting pada 21 Oktober nanti, iaitu ada program di mana kita membuka satu aktiviti untuk pelajar-pelajar di peringkat menengah dan universiti untuk terlibat dalam program KIBO. Program KIBO ni ialah satu program inisiatif untuk mencipta satu program untuk berkomunikasi dengan robot yang ada di stesen angkasa lepas. Menarik. Ini memang menarik untuk anak-anak remaja kita kan. Bukan saja kita nak mencabahkan minat dia, tetapi kita juga nak mencongkil bakat anak-anak kita ini. Dan begitu juga untuk pada 10 dan 12 Oktober yang lepas dia ada syarikat Miasat Sdn Bhd juga telah menjadi host kepada Asia Pacific Satellite Communication conference di Kuala Lumpur. Dan seterusnya pada penghujung bulan nanti kita akan ada satu program untuk perkongsian kepakaran tentang polisi dan juga perundangan angkasa yang kita bukakan kepada penyertaan sehingga ke peringkat rantau Asia Tenggara. So jadi pada 26 Oktober pula mungkin yang terakhir tu ialah bagaimana sesi libat urus untuk kita melihat industri-industri yang ada potensi untuk berkecimpung dalam operasi dan industri yang melibatkan stesen angkasa lepas. So jadi ini adalah ruang-ruang dan peluang yang kita cuba zahirkan supaya Malaysia bukan saja mendapat kesinambungan kepakaran tempatan, tetapi kita menggalakkan pertumbuhan industri-industri tempatan yang baru yang berkaitan dengan teknologi angkasa, dan hujungnya nanti ialah kita nak melihat supaya wujudnya rantaian ekonomi teknologi angkasa kepada negara, menyediakan ruang pekerjaan baru pada adik-adik kita yang berkecimpung dalam teknologi angkasa, dan mudah-mudahan Malaysia menjadi peneraju dalam teknologi angkasa di rantau Asia Tenggara. Iya, itu dia. Okey, sebentar lagi nanti kita akan sambung lagi. Okey, untuk topik kita yang terakhir, Abu, kita berehat seketika dahulu. Okey, kita dengarkan dahulu lagu ini, nyanyian daripada Zara Ali. Ini dah Bulan Indah. Terus dengarkan Radio Malaysia Selangor FM.
Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda. Dan sekarang ini anda sedang ikuti dalam Jom Ambil Tahu. Dan kita nak ambil tahu berkenaan dengan sambutan Minggu Angkasa Sedunia 2023. Kita bersama dengan Ketua Pengarahnya daripada Agensi Angkasa Malaysia ataupun MAISA, iaitu Geospesialisnya Haji Azli Kamil bin Napiah. Selamat datang ke konti kan. Banyak telah diterangkan oleh Tuan tadi berkenaan dengan angkasa sendirilah. Boleh sebut berkenaan dengan angkasa ni sebenarnya banyak macam-macam sebenarnya. Dan kita juga sebenarnya hidup menggunakan orang kata teknologi yang ada itulah tanpa kita sedari. Selalu kita bayangkan angkasa ni kena naik angkasa ke? Tidak juga Orang kata tadi nak pergi ke kerja kahwin pun gunakan aplikasi. Orang kata memudahkan perjalanan kita itu juga datangnya daripada satelit dan sebagainya lah. Okey, jadi kita nak sambung lagi untuk persoalan kita yang terakhir lah untuk hari ini. Pastinya kita nak tanyakan berkenaan dengan harapan MOSTI dan juga MAISA sendiri terhadap Minggu Angkasa Sedunia 2023 yang sebenarnya berlangsung selama sebulan kan, sepanjang Oktober ini. Bagaimana Tuan? So kita berharap mungkin tahun ini kita agak agresif sikit berbanding tahun-tahun sebelum tu. Dan kebetulan pula temanya lebih kepada keusahawanan. Jadi kita harap apabila aktiviti-aktiviti dijalankan ini dia macam visibility tu dia lebih besar lah. Khususnya kepada grup-grup tumpuan tu umpamanya macam industri dan sebagainya. Kita dapat perluaskan lagi. Dan ini juga selari dengan dasar angkasa negara kita supaya mudah-mudahan kalau segala-galanya berjalan lancar, apa yang kita rancangkan, teknologi angkasa boleh menjadi sumber ekonomi baru negara menjelang 2030 dan boleh menyumbang sekurang-kurangnya 1% dalam keluaran dalam negara yang lebih kurang nilainya 10 bilion. So jadi ini memberi ekonomi baru, sumber ekonomi baru kepada negara, dan kita berharap aktiviti-aktiviti seumpama ini boleh merangsanglah percambahan ini. Dan kita juga sasaran kita sebagai untuk memastikan Malaysia tidak ketandusan pakar-pakar dalam bidang teknologi angkasa. Dan kita perlu usahakannya daripada sekarang. Sebagaimana DJ Len sebut tadi, angkasawan dan sebagainya. Angkasawan ni pun dia kena dibentuk daripada awal Dia tidak boleh ad hoc begitu dan begitulah juga apabila teknologi berkembang secara begitu pantas Hari ini telefon pun kita dah pegang yang macam-macam canggih lah kan. Ada kalanya anak kita lebih hebat lagi operasinya berbanding kita. Dan kita juga berhasrat dengan aktiviti seumpama ini dapat mencipta peluang-peluang baru kepada industri-industri baru negara dan sekaligus mencipta ruang pekerjaan. So mudah-mudahan tahun hadapan kita boleh juga pertingkatkan lagi supaya ia melibatkan pelbagai pihak sebenarnya. Saya sebutkan tadi NGO, akademi, private dan sebagainya. Kita belum lagi melibatkan secara besar-besaran bidang media kita. Saya rasa ini satu perkara yang boleh kita teroka lagi, tambah baik pada masa hadapan. Dan tahniah juga pada Selangor FM yang memberi ruang ni. Saya kira Selangor FM tergolonglah dalam inisiatif yang untuk memastikan negara ini kita juga menyambut World Space Week ni, tapi dalam chapter kita, dalam edisi kita selama sebulan berbanding pada negara-negara lain. Ya, itu dia. Terima kasih di atas perkongsian berkenaan dengan sambutan Minggu Angkasa Sedunia 2023. Okey, apa pun terima kasih juga bagi pihak penerbit kita juga, kan, Nur Syikin Saleh. Terus itu kepada anda dengarkan Selangor FM bersama dengan tadi itu tetamu kita Geospesialis Haji Azli Kamil bin Napiah, merupakan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia MAISA. Terima kasih hadir ke konti. Terus itu dengarkan kami di Selangor FM. Lepas ini ada lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama dengan Judika. Kan, sekali lagi saya nak tanyakan kepada Tuan, mungkin ada nama nak disebut yang teristimewa mungkin sedang dengarkan ketika ini. Pan Nur Azhar Jamaluddin. Aduh. Ini dia kisah ku inginkan. Terus dengarkan Radio Malaysia Selangor FM.